Misteri Jam 12. Datangnya dari Kak Tini. Kata Kak Tini, kisah minggu lepas yang Kisi ceritakan, ya, berkenaan dengan seorang pendengar yang terpaksa jaga nenek-nya yang dalam keadaan nyanyuk tu memang cukup menyeramkan. Dan bila kakak ceritakan kisah itu pada seorang sahabat kakak ni lah, pada malam tersebut dia tak dapat dengar Misteri Jam 12. Jadi dia pun kata dia pernah terkena perkara yang agak serupa, kata Kak Tini. Oh, kisahnya begini. Nama kawan kakak nama kawan Kak Tini, ya, nama beliau Rusna, dan beliau katanya pernah terkena benda agak serupa, tetapi bukanlah dia tidur dengan mana-mana nenek ke maknya. Katanya di sini kisahnya dia tidur dengan anak beliau yang usia 5 tahun. Waktu itu suaminya tidak ada di rumah bertugas waktu malam, dan kebetulan Kisi, rumahnya itu baru sajalah selesai majlis kematian lebih kurang seminggu lebih yang lalu. Jadi katanya anaknya begitu rapat dengan neneknya, iaitu mak kepada Cik Rusna ni. Jadi bila ibunya meninggal, sampailah ke saat dah 2-3 hari, anak teman saya ni yang berusia 5 tahun tak tahu yang nenek dia dah meninggal dunia. Jadi seringkali dia asyik tanya ibunya, ya, mana nenek? Dia cuma kata nenek rumah Mak Ucu, iaitu rumah adiknya. Jadi kata teman kakak ni, Cik Rusna lah, seringkali anak tanya, kata nenek rumah Mak Ucu. Bila nenek nak balik, jadi terpaksa bohong, sebab tak tahu macam mana nak cakap yang nenek dah meninggal dunia, dan bolehkah dia terima hakikat. Jadi pada satu hari, kata Kak Tini, ya, teman kakak kata dia sedang tidur dalam bilik dengan anaknya. Dan sebelum itu banyak juga gangguan yang dialami. Anak teman saya ni, kata Cik Tini, ya, Cik Rusna punya anak lah, pernah beberapa kali bila si Puan Rusna ni sedang solat maghrib, kalau dia dah habis solat, dia akan cari anaknya dalam satu rumah tak dapat jumpa. Padahal, ya, kata Kak Tini, teman kakak ni cari satu rumah tak jumpa. Hairan sangat-sangat. Jadi sampaikan dia berdoa, ya, dan tiba-tiba dia dapat nampak anaknya sedang tidur di bawah katil bilik arwah neneknya. Sedangkan awal tadi, kata Kak Tini, teman saya ni masuk bilik arwah nenek tapi tak nampak. Sampai tengok bawah katil, dalam almari belakang pintu tak nampak. Jadi benda ini menakutkan beliau. Sampailah satu malam ni, ketika dah seminggu lebih, dah meninggal dunia ni, bayangkan, sedang tidur dengan anaknya. Tiba-tiba dia dengar anaknya sedang berbual dengan seseorang. Dia buka mata, anaknya sedang berpaut pada tingkap dan berbual dengan seseorang. Apabila dia terdengar nama ni, dia terkejut. Nenek, kenapa dah lama tak balik? Kisi, teman kakak terperanjat. Lepas tu, bila anaknya perasan yang ibunya dah bangun, iaitu si Rusnah ni dah bangun, anaknya toleh. Mak, nenek kat tingkap. Kisi, ibu mana yang tak takut, Kisi? Teman saya panggil anaknya, sini, tak nak, kasih nenek masuk. Menangis Kisi terisak-isak. Sini, cepat, sini. Kisi, tingkap tu ditutup sebab mereka tidur dalam bilik yang berhawa dingin. Jadi tingkap ditutup. Tingkap tu jenis tingkap yang ditampal dengan plastik hitam. Jadi nampak sama-sama dekat luar. Lagi-lagi malam. Apabila teman saya tenung betul-betul, Kisi krepot mukanya dan berkedut-kedut, pucat dalam keadaan berkafan, seolah-olah nampak wajah neneknya dekat tingkap, Kisi. Kata Kak Tini, teman saya katanya dia takut. Dia terperanjat. Kemudian dia tarik anaknya duduk dekat sofa ruang tamu. Kisi, bayangkanlah, sedang duduk dekat ruang tamu, anaknya asyik tengok dekat bilik arwah neneknya. Mak, nenek tengah baring atas katil. Itulah kisah yang diceritakan pada kakak oleh teman kakak. Terima kasih, Kisi, dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12.